Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta saya buat studio tour, tunjuk kepada audiens Mona Lisa apa yang ada dalam bilik ataupun studio saya ni. Saya agak reluctant sebab yang pertama, saya punya bilik ni tak besar. Tak silap saya 8 kali 7 kaki sahaja. Kemudian produk-produk dalam ni sentiasa berubah. Adalah macam meja, lampu yang tu memang kekal lah, tapi macam PC, monitor yang tu memang sentiasa berubah. That's why saya rasa macam tak best lah kalau nak buat studio tour. Cuma dia bagi idea, why not setiap kali ada perubahan dari segi kita kata main produk ni, habis cerah buat episod baru, episod kedua, ketiga, keempat dan kelima. Bagi saya idea yang dia ketengahkan ni menarik gila. That's why saya decide untuk buat video kali ni. Saya punya studio tour ataupun studio setup ni tak adalah power macam Syafiq Aiman, Reza Dude ataupun Fazli Halim. Biasa-biasa sahaja. Nak kata cecah RM100,000 Malaysia tu memang jauh lah. Tapi saya agak yakin yang apa yang saya kongsikan dengan anda dalam video kali ini mampu bagi idea kepada anda kalau anda berminat untuk jadi content creator. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Sebelum kita mula, saya nak bagi tahu kepada anda yang video ni disponsor oleh Stera, satu company yang keluarkan air purifier yang berkesan dan sangat famous di Singapura. Dia hantar kepada saya dia punya produk terbaru iaitu Stera Breeze True HEPA 13 Air Purifier. Air purifier yang mereka hantar ni bukan lekeh-lekeh guys. Dia punya level tu medical grade. Dia memang boleh dikatakan boleh guna dekat hospital lah. Bayangkan dekat hospital kita punya luka, pesakit-pesakit tu dia senang terdedah dengan bakteria kan. That's why dekat sana dia perlu apa kita kata cipta satu environment udara yang sangat-sangat bersih. So kalau anda guna Stera Breeze dekat rumah anda akan dapat satu keadaan macam tu. Dia garanti kepada kita yang dia mampu sedut ataupun bersihkan 99.97% molekul asing yang ada dalam udara kita. Dengan cara tu, kita dapat bernafas dengan enak. Link beli saya letak dalam ruangan description box below. Okey, saya mulakan dengan rak yang ada dekat atas ni. So, ini adalah kotak-kotak produk yang ada produk di dalam dia and banyak yang kotak kosong lah. Saya susun dekat atas ni sebenarnya untuk dijadikan sebagai background bila saya buat B-roll. Dia sebenarnya ada dah produk dia saya dah jual, ada produk dia yang dah rosak. Memang betul-betul sekadar decoration lah. Kemudian dekat belakang tu yang anda nampak segitiga yang menyala ikut kepada percakapan saya. Tengok bila saya tak bercakap, dia tak menyala lah. So ini kita panggil sebagai nano leaf triangle and harga dia agak mahal. Kita boleh tukar dia kepada beberapa warna. Of course saya pun dah review dia. Lepas tu yang dekat tepi dia ni kalau kita pusing, dekat situ saya letak saya punya topi-topi So topi-topi ni kalau dulu sebenarnya saya susun headset dekat situ, tapi saya dah jual banyak headset saya dalam channel Telegram Mona Lisa. Kalau anda nak beli barang-barang review dekat situ, so anda kena join channel Telegram Mona Lisa. Link ada dalam ruangan description box below. So sekarang saya susun topi. Sebenarnya ada banyak lagi topi yang saya tak susun. Saya letak sikit dulu dekat sini. And kalau anda tertanya-tanya kenapa ada lampu warna biru dekat situ kan, anda perasan tak ada stick warna hitam? So sebenarnya itu adalah lampu corner yang mana kita boleh tukar warna dia kepada RGB, tapi saya kekalkan dia kepada warna biru. Tujuan saya kekalkan dia kepada warna biru sebab bila saya record video saya nak bagi nampak separation antara warna orange dengan warna biru dekat situ. That's why kalau anda perasan belakang saya bila saya buat video tu kan, saya akan duduk dekat tengah-tengah. Macam ada aura lah. Aura belah kanan warna orange, aura belah kiri warna biru. Lepas tu monitor ni ialah Gigabyte Aorus. Cuma model apa saya tak pasti. Ada cerita menarik kenapa ada monitor dekat belakang sebagai wallpaper Mona Lisa. Saya memang tak guna
dia untuk kerja-kerja editing ataupun untuk gaming memang just sekadar wallpaper. Okey, monitor ni disponsor oleh Gigabyte, mereka bagi tahu kepada saya mereka tak perlu pun, mereka tak nak pun saya review, just letak dekat belakang. Sebab sebelum ni mereka ada sponsor saya untuk review beberapa laptop mereka, dan mereka tengok dekat belakang saya ada monitor Asus, mereka rasa macam tak syok. So mereka contact saya bagi tahu yang mereka nak sponsor satu monitor untuk saya letak dekat belakang. Tak review pun tak ada masalah, as long as dekat belakang saya ada monitor, so dia pun okey. Saya sebab tak ada komitmen apa-apa, saya pun ambil lah, dan sampai sekarang saya masih lagi belum review monitor ni. Dan ini PC kegunaan utama saya tak guna untuk main game, memang kata untuk editing semata-mata. Biasanya saya guna laptop, tapi laptop saya Gigabyte Aorus 15G, masuk bengkel warranty disebabkan skrin tak keluar display. So saya set up satu PC. PC ni dia pakai prosesor Intel Core i7 12 Gen. Lepas tu saya gabungkan dengan PNY XLR RTX 3060 Ti. Saya connect dia menggunakan Asus AX berapa dah dia punya wifi lah. Saya tak pakai kabel sebab tengoklah memang bersepah gila kabel dalam bilik saya ni. So far saya guna macam ni lah. And sebenarnya saya sedang test RAM HyperX yang disuruh saya buat video. Cuma video tu masih lagi tertangguh sebab HyperX bagi tahu kepada saya dia nak hantar 2 biji lagi supaya bila saya record video slot RAM tu penuh, ada 4 RAM. Bukan 2 RAM macam sekarang lah. Lepas tu atas ni saya susun-susun kabel. Saya letak apa tu, track holder, dan saya letak itu adalah kabel power cord untuk laptop, dan ada audio jack, ada optical cable, and ada headset dekat atas tu. Ini headset yang saya biasa guna masa live. Dia pakai connection jenis USB-C dari EPOS Sennheiser. Ini pula monitor utama saya, LG Ultrafine Ergo, yang mana kita boleh mount. Dia memang tak ada monitor kaki tu, monitor stand. Dia terus datang dengan monitor arm, dan kita boleh adjust dia, kita boleh pusing, lepas tu kita boleh tukar-tukar macam ni, which is untuk saya yang memang limited dari segi space tu sangat-sangat berguna lah. Bila saya nak record video, apa yang saya buat, saya akan pusing ke belakang macam ni, dan saya akan record video, anda tak akan nampak monitor ni, kecuali dalam segmen React PC. Manakala untuk untuk saya punya mikrofon, saya pakai AKG Lyra dengan boom arm dari Tron Max. Ini adalah boom arm yang mahal. Bila turn on, dekat sini akan menyala. Kalau kita guna warna biru, kalau kita tak guna, kita tap 2 kali, dia akan jadi warna merah, which is dia akan mute. Mikrofon ni saya beli dalam RM600 Malaysia. Dia ada 4 pattern. Anda boleh record di bahagian hadapan sahaja, ataupun anda boleh record di bahagian hadapan dan belakang untuk interview. Lepas tu anda boleh record keseluruhan kiri kanan, dan anda boleh record juga kiri kanan. So kiri kanan ni sesuai untuk anda buat ASMR. So far saya sangat puas hati, tapi untuk yang saya ni ada sedikit masalah. Saya tak boleh adjust dia punya gain. Dia macam sama ada kita pilih 0 ataupun 50 ataupun 100 terus. That's why sedikit masalah, tapi itu bukan masalah AKG Lyra tu sendiri. Ini adalah unit yang saya dapat. Ini masalah dia. Untuk keyboard saya pakai Techwear Veil 80 yang saya review sebelum ni, dan ini adalah armrest, which is saya pakai Keychron punya wood. Kadang-kadang tak pakai pun, tapi keyboard saya pakai yang ni sebab dia wireless. Lepas tu dia ada volume, dia ada knob, tapi kenapa yang paling saya suka dia ada F1, F2, F3 lah, FN button, function button. Kalau keyboard lain ada juga macam ni, Nofai Air 70 low profile wireless mechanical keyboard. Saya akan guna dia bila mana saya pergi dekat outstation. Dan dekat tepi ni, kalau anda boleh tengok sekarang, kejap saya baiki zoom dia. Alright, so dekat sini adalah yang saya review sebelum ni. Saya lupa model apa, tapi ini dari Aegis. Saya simpan dia sebab saya boleh guna sambil tengok movie. Saya akan letak smartphone saya dekat sini, dan saya boleh guna sambil tengok movie. Cuma yang tak best, dia adalah 60% keyboard, so dia tak ada FN button macam tu lah. Kalau nak guna untuk format window ataupun nak masuk BIOS, dia leceh sikit. Manakala ini ialah keyboard yang kawan saya bagi pinjam. Dia custom keyboard ni, bunyi memang sedap. Dia habiskan dalam RM3,300 Malaysia untuk setup keyboard ni. Saya perlukan sedikit masa sebab saya belum biasa lagi dengan susunan keyboard ni. Kita panggil dia sebagai ergonomik punya keyboard.
Dekat sini pula, ini ialah Razer Blade yang saya review sebelum ni. Harga dia RM20,000 Malaysia. Lepas saya review je laptop ni, saya contact orang Razer tu, sampai sekarang dia dah tak reply. Laptop ni saya kena pulangkan, tapi sekarang masalah orang yang handle dia tak reply saya tak tahulah. Nak kata dapat dekat saya tak berapa yakin. That's why saya letak dia dekat tepi, saya tak guna. Bawah dia ni ada Cooler Master punya stand. Ini adalah U2 punya stand, dan bawah lagi ada Ergo stand dari Cooler Master juga, yang mana kalau anda cari satu laptop cooler yang bagus untuk anda beli, saya recommend yang anda beli yang bawah ni. Saya pernah review dia. Then ini Xbox, and saya ada guna Xbox ni untuk main FIFA macam tu, tapi mostly saya guna untuk tukar jadi wallpaper lah. Saya connect Xbox ni ke monitor gigabyte yang saya tunjuk kepada anda tadi, dan untuk display ni saya just mirror dari saya punya smartphone ke sini lah. Lepas tu dekat sini, ini ialah soundbar terbaru yang saya review, iaitu Creative Stage Air V2, yang mana saya guna dia sebagai personal speaker sebab saiz dia kecil tapi audio dia padu guys. Kalau anda nak beli, saya sangat-sangat recommend. Harga dia RM185 sahaja. Kerusi ni actually baru sahaja masuk dalam studio saya. Ini ialah Andasit Kaiser 3 yang mana saya sedang test dia untuk review. Kerusi ni memang menarik gila. Macam contoh dia punya pillow ni, dia pakai magnet. Dia tak pakai tali macam biasa. Kita just letak dekat sini, pump, dia lekat. Saya tak tahu benda ni praktikal ke tak, tapi saya akan review dia dulu. Mungkin dalam seminggu saya guna dan baru saya record video. So far saya sangat-sangat puas hati. Dia punya sponge tu tebal, duduk selesa, dan dia banyak pakai magnetic punya solution. Saya lupa nak cerita tentang meja. Saya pakai Evis punya adjustable meja. Harga dia dalam RM3,000 Malaysia, tapi mereka bagi kepada saya RM1,600 dengan syarat saya buat video, dan mereka akan bagi balik RM1,600 kalau terjual dalam 3-4 biji. Cuma saya tak pasti terjual ke tak. After saya buat video ni, saya lost contact dengan person in charge. So RM1,600 saya still ada dengan EVIS, but saya sangat-sangat recommend anda beli. Cuma harga dia mahal. Saya suka dengan adjustable table ni sebab saya boleh set dia kepada 4 profile. So satu, saya set ketinggian yang biasa saya guna bila mana saya nak buat kerja secara duduk, dan dua adalah untuk saya record video bila mana saya nak buat unbox, kamera dekat atas kan. Dan 4, bila mana saya guna dia untuk buat b-roll macam tu lah. Saya sangat-sangat recommend anda untuk beli adjustable table ni. Sebab bila kita kan guna lama komputer ni, so bila kita guna lama, kita penat duduk, so kita boleh bangun berdiri buat kerja berdiri. Paling murah saya jumpa Kijenzi yang sponsor juga. Harga dia dalam RM600 Malaysia. Nanti saya letak link beli dalam ruangan description box below. Saya lupa nak tunjuk kepada anda mouse yang saya guna sekarang, tapi ini bukan main mouse saya. Saya still guna Razer Basilis HyperX Hyperspeed. Yang tu paling kena dengan saya. Yang ni pun boleh tahan, tapi saya rasa tak sesuai dengan saya lah. Lepas tu, kalau anda tengok dekat belakang, kejap saya zoom in, then anda akan nampak ada besi. Sekejap saya tunjuk. Okey, besi macam ni kan. Ini kita panggil dia sebagai C-stand. Kerja dia adalah untuk pegang kamera, so saya boleh record video dari atas untuk unbox ataupun untuk pasang PC. Kemudian anda boleh tengok dekat tepi ni ada satu rak yang dekat bawah dia ada banyak barang. So dekat rak ni saya ada letak macam barang-barang live, lepas tu barang-barang custom PC. Macam contoh saya punya power supply cable, even power supply pun ada dekat situ, screw, everything dekat situ lah. Ini pula hadiah dari isteri saya, mesin urut kaki Ogawa. Hari tu dia beli dalam RM2,000 Malaysia juga. So far memang best, dia tekan kaki kita kuat gila. Kalau anda jenis suka massage yang lembut-lembut, saya tak recommend anda beli. Dan anda perasan tak, dalam dia ada satu batang besi, which is ini ialah slider. Slider untuk B-roll macam tu. Ini adalah dari Endure. Saya beli tak sampai RM100 Malaysia. Sebenarnya saya ada beli banyak slider, yang motorized pun ada, yang biasa pun ada, yang sampai RM1,500 pun ada. But at last saya pakai yang manual macam ni. Lagi cepat, lagi efisien. Untuk lampu studio, saya pakai Godox SL150. Saya beli, tak silap saya, harga dia dalam RM1,200 macam tu. Dia bagus, dia deliver job dia dengan okey. Tapi bagi saya, this
disebabkan dia gemuk kan, nak tengok kan, dia makan space yang sangat besar. Saya plan nak tukar kepada non-light. Dan ini pula lampu dari Endure juga. Ini adalah lampu dari Endure jenis handheld dan dia adalah RGB. Alamak, saya tak boleh pusing. Sekejap saya tunjuk kepada anda. So ini adalah lampu tu. Kerja lampu ni adalah untuk keluarkan warna purple dan juga warna biru. Tapi dia RGB, so dia boleh keluarkan warna lain juga. Anda boleh beli, harga dia tak sampai RM100 pun. Lepas tu, ini produk terbaru yang masuk dalam bilik saya and saya memang guna dia, Stera Breeze. Yang sponsor video kita kali ni, ini ialah air purifier. Saya guna dia disebabkan bilik saya ni kecil, senang berhabuk, so saya letak dekat sini. But kadang-kadang saya ada letak juga dekat kitchen, which is kitchen rumah saya tu berkongsi dengan tempat kucing and dia berbau lah kan. Anda pun tahu dia berbau. Bila saya letak dia punya bau tu boleh kata, kalau nak kata hilang terus tu macam tipu lah. Tapi kita boleh bezakan antara guna air purifier dari Stera dengan tak guna. Gila jauh beza dia. Saya memang respect gila, terkejut kot. Dan last kali trolley ni lah. So ada 3 tier. Tier pertama tu adalah benda-benda yang saya selalu guna. Lepas tu tier kedua adalah barang-barang review yang saya belum dan juga lepas settle, tapi barang-barang yang kecil, barang-barang yang besar ada dekat luar rumah. Dan yang ketiga tu saya just letak apa yang saya guna tapi tak selalu guna. Macam contoh, saya ada letak EV deck dekat situ. So itu sahaja untuk studio tour episod yang pertama. InsyaAllah akan ada episod kedua sebab sekarang sebenarnya saya sedang set up satu lagi studio dekat luar rumah saya. Studio saya sekarang ni ada dalam rumah. Dia senang bila ada dalam rumah ni, saya bangun pagi, saya makan dan saya terus masuk studio ni. Kadang-kadang mandi, kadang-kadang tak mandi, but saya dah boleh terus buat kerja. Saya ada office dekat Mona Lisa Berak 12 dekat sana, tapi bagi saya nak pergi ke sana, naik kereta, lepas tu masuk 2-3 traffic light, dia membazir masa. That's why saya banyak buat kerja dekat sini. Untuk makluman anda, saya bukan sahaja YouTuber, tapi saya juga handle bahagian sales and marketing Mona Lisa. Lepas tu saya pun ada restoran Samurai Yakiniku Bangi, saya ada restoran Samurai Yakiniku Kota Baru, and saya ada satu restoran steak, K Castle Steakhouse dekat Kota Baru ni jugalah. So jadual saya padat, saya tak boleh bazirkan sedikit pun masa saya. And kita tunggu episod yang seterusnya. Saya akan share dengan lebih detail. Apa-apa pun, terima kasih kepada pihak Stera sebab sponsor video kali ni. Kalau anda berminat untuk cari satu air purifier yang hospital level, saya sangat-sangat recommend. Bila letak dalam bilik, to be honest dengan anda, saya tak perasan sangat dia punya efficiency ataupun dia punya perbezaan. Tapi bila saya letak dekat cat litter tu, tempat kucing berak, walaupun kita dah scoop hari-hari, still bau tu ada kan. Saya letak dekat situ, dia memang perbezaan antara guna dengan tak guna tu memang jauh gila. Kalau tak guna, walaupun kita dah scoop buang dia punya tahi tu hari-hari, still bau dia tu keras, bau dia tu tajam. Tapi bila saya letak Stera Breeze, bau tu macam kurang sangat. Nak kata hilang tu tipu lah, tapi bau tu kurang sangat, saya boleh accept. So kalau anda berminat, saya ada letak link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.